malu kalau orang kata dia tak pandai tauhid contohnya. Jirim dengan aurat pun dia tak tahu. Ayat muhkamat mutasyabihat pun tak tahu. Orang seperti ini tak ada malu. Malah kalau dia diam, ada lagi orang yang lebih alim akan cerita tentang ini, bertambah-tambah ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Huraian 20 sifat wajib satu persatu. Inilah yang menjadi kewajipan untuk kita tahu, iaitu kita belajar satu persatu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla dengan dalilnya, walaupun dalil ijmal, dalil ringkas. 20 sifat ini khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan 20 sifat yang wajib secara tafsil, secara tafsili, secara terperinci satu-satu. Pendapat ulama yang lain iaitu pendapat ulama Maturidiyah. Kalau 20 sifat tadi, pendapat ulama Al-Asyairah, ulama-ulama yang mengikut akan jalan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jumhur mereka mengatakan 20 sifat. Kalau ulama Al-Maturidiyah 13 sifat, iaitu tidak termasuk sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah kan 7, maka tak termasuk yang 7 itu, jadi 13. Pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, beliau imam dalam ilmu ini, malah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata bahawa ia 13 seperti dalam mazhab Maturidiyah, dan juga 12, bukan 13. Kenapa 12? Sebab beliau mengatakan sifat wujud itu, zat itu sendiri, ainul mawjud ataupun ainul zat. Kalau nak cerita sifat wujud, zat itu sendirilah namanya wujud. Itu. Jadi mereka ada 3 pendapat ulama. 20 sifat, 13 sifat, 12 sifat. Kita peganglah pada 20 sifat untuk lebih lengkap. Sebab al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Itu kaedah dia. Al-jahlu, jahil, tidak tahu, fi hadzal fan, pada ilmu ini, iaitu ilmu akidah, khatarun azim, satu khatar, bahaya yang sangat besar. Jadi kita peganglah pendapat 20 sifat ini. Baik. Yang kedua, 20 sifat ini dipanggil 20 sifat yang tafsil, yang tafsili. Adapun secara ijmal ataupun ijmali, tidak terkira banyaknya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita terus masuk. Yang pertama dalam bilangannya. Jadi bukan yang pertama sifat Allah. Ni tuan-tuan buat nota. Ini dakik ni. Nombor 1 tu bukan sifat Allah yang pertama, bukan. Kalau kita mengajar orang awam tak apa. Tuan-tuan dah alang-alang mengaji, duduk begini, bersungguh-sungguh, kita mengaji cara lebih mendalam. Kalau kita dengan orang awam, bolehlah kita sebut sifat pertama bagi Allah wujud. Itu untuk orang awam. Tapi untuk orang yang dakik, orang yang mendalam, itu kurang tepat.
Kenapa? Sebab sifat Allah daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman semuanya qadim. Semuanya qadim. Apa maksud qadim? Tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Jadi siapa yang meletakkan sifat wujud ini yang pertama? Jawabnya ulama. Ulama mana? Ulama usuluddin. Ulama usuluddin. Kalau kata nak letak sifat qudrah dulu contoh, baru sifat hayah, baru sifat wujud, kemudian kaunuhu sami'an, boleh? Boleh. Tidak ikut cara ulama susun nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Boleh? Boleh. Sebab ini susun secara ijtihadi, secara ijtihad. Tetapi harus kita tahu, ijtihadi ini pun adalah mengikut ulama, dan bukan sebarang ulama, bukan fuqaha, orang yang alim bab fiqh, bukan qari, orang yang alim bab baca Quran, bukan, tapi orang yang alim bab aqidah, iaitu al-usuli, orang yang alim bab usuluddin. Jadi tertib ataupun susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini namanya apa? 2. Tolong buat catatan. 1, ini secara tertib zikri. Tertib zikri. Tertib susunan zikri, sebutan. Senang kita nak sebut satu-satu. Sebab mustahil kalau saya nak dalam satu saat saya nak kira 1 sampai 20 Allah wujud qidam muqaddam, tak mungkin. Jadi satu-satu, senang nak sebut. Yang kedua, tertib ta'aqquli. Tertib ta'aqquli. Bukan haqiqi, bukan wiqa'i ataupun wuqu'i. Tak. Ia hanyalah tertib zikri. Senang nak sebut satu-satu sebab menyebutnya dengan sekali nafas ataupun satu saat 20 sifat ini tak mungkin. Sebab itu sebut satu-satu. Tertib zikri, susunan, senang sebut. Satu lagi tertib ta'aqquli, secara akal, secara logik. Bukan haqiqi, bukan sebenar-benarnya macam tu. Bukan wiqa'i, bukan wuqu'i, secara duduknya benar-benar begitu. Sebab kalau sifat-sifat Allah ini tidak ada dulu, tidak ada kemudian, semuanya qadim. Bila qadim kan tak ada dulu, tak ada kemudian. Itu ya. Jadi kenapa ulama letak wujud dulu secara ta'aqquli, secara akalnya? Dalam ilmu al-badi', sesuatu tu kita nak cerita kena ada dulu baru boleh kita cerita. Contoh, saya nak cerita tentang sebuah kereta. Saya tak boleh cerita kecuali kereta tu ada dulu depan mata saya. Jenisnya Proton Saga, warnanya biru, harganya sedemikian, tahun dikeluarkan daripada kilang, kemudian begitu sekian. Boleh kita cerita sebab ia wujud. Gitu. Kemudian nanti satu persatu kita cerita. Kenapa pula selepas itu baqa, wujud, qidam? Kenapa qidam? Yang wujud itu, wujud Allah mesti sama dengan wujud manusia. Apa dia? Qidam, tidak ada mulanya, barulah seterusnya. Itu kemudian. Baik. Jadi kita buat dhabit. Satu di sini, satu dari segi tertib, satu dari segi susunan, bukan hakikat
satu dari segi sifat. Jadi satu ini sifat kepada tartib, bukan sifat kepada sifatun. Boleh nah? Jadi satu ini sifat juga, tapi sifat kepada tartib. Nah, bukan sifat kepada sifat. Kalau sifat kepada sifat bermakna sifat ini dulu. Jadi number ni adalah sifat kepada turutan, sifat kepada bilangan, ya, wujud. Artinya ada wajib bagi Allah. Wajib apa ni? Wajib akal, bukan wajib syarak. Bersifat dengan wujud, ada, dan mustahil atasnya bersifat dengan adam, iaitu tiada. Wajib bagi, iaitu kita tahu al-wajibu li, wajib bagi, itu adalah wajib akal. Supaya jangan kita semabul, kita kata wajib bagi Allah bersifat dengan wujud. Oh, kalau Allah tak bersifat dengan wujud, berdosalah Allah. Tidak, situ dah keliru tu. Jadi wajib di sini, akal tak boleh terima kalau Allah tidak ada. Itu maksud dia. Nah, jangan keliru dengan wajib dari segi syarak. Wajib dari segi syarak melibatkan dosa dan pahala. Ini tidak, ini hanya melibatkan akal. Mustahil atasnya bersifat dengan adam. Nah, kita kena tahu itu. Nanti baru kita boleh hukumkan. Hukum akal dengan akal hukum kan berbeza hari itu. Kita dah sebutkan. Hukum akal berbeza dengan akal hukum. Hukum akal, akal bila menghukum tiga. Wujub, istihalah, jawaz. Maka akal hukumnya adalah wajib, mustahil, jaiz. Dia berbeza sedikit. Nah, kitab ni ada syarahkan. Kita dah belajar kita. Jadi apa yang wajib kepada kita orang mukmin, sifat ini kita hukumkan pada Allah. Sifat ini sifat wujud. Nah, sifat ni sifat wujud. Akal hukumkan. Lalu kata akal, mesti sifat ini ada pada Allah. Itu namanya wujubul wujud. Wujud ini wajib. Nah, kalau adam itu tiada, istihalatul adam. Kalau bahasa Melayu bagi mudah. Sifat wujud ini, nah ini kita nak tahu sifat ini. Macam mana kita nak mengimaninya, kita hukumkan. Sifat wujud ini mestilah pada Allah. Tak mungkin tak ada pada Allah. Tu namanya bahasanya hukum akal, iaitu wujubul wujud. Ataupun wujubul wajib pun boleh. Sebab itu, siapa yang belajar sifat 20, sekali dia belajar sifat, dia dapat 4 pahala. 1, pahala dia tahu sifat wajib bagi Allah. 2, dia tahu dalil. Dia pahala dia dapat dalil tahu tu. Dalil sifat wujud Allah. Kemudian, dia kena tahu mustahil lawan wujud tadi. Dan dia kena tahu dalil mustahil itu. Itu yang kita baca ni. Nah, kita akan tengok nanti dalilnya sama ada naqli ataupun aqli. Satu sifat kita belajar, 4 pahala kita dapat. Nah. Sifat wujud ialah hiyal halu alwajibatu lidzat ma damatidz dzatu ghaira muallalatin bi'illatin. Ia adalah hal, keadaan. Ini bagi ulama yang menyabitkan hal. Jumhur ulama mengatakan bukan hal, tetapi amrun i'tibari. Kita dah belajar dulu kan. Yang wajib bagi zat Allah, yang wajib secara akal, bukan wajib secara syarak. Selama mana zat itu tidak dikeranakan oleh suatu kerana. Buat dhabit. Kerana di situ sifat ma'ani. Buat dhabit terus bagi nampak. Selama mana zat itu tidak ada kaitan dengan sifat ma'ani, maka itu adalah sifat wujud. Maksud adanya zat
Adanya zat, adanya ada, wujud. Tidak ada zat, maka tidak ada wujud. Gitu. Boleh? Maksudnya dia talazum. Dia talazum. Mesti. Ada zat, adalah ada tu. Tidak ada zat, tak ada tu. Tak ada tu tak ada. Boleh? Contoh, malam ni saya tak ada muqri' malam ni. Jadi ada tak sekarang? Boleh tak kita kata dia ada sekarang? Tak kan? Sebab zatnya tak ada. Kalau zatnya ada, boleh tak kita kata ada? Ada sebab adanya zat. Boleh nah? Baik. Jadi ia hanya ada kaitan dengan zat tu saja. Sifat yang pertama ni hanya ada kaitan dengan zat, bukan kerana lain. Contoh, orang Ustaz Syafi'i yang selalu jadi muqri' saya, beliau mendengar, beliau tak ada kat sini lah, tapi beliau ada di rumah. Beliau mendengar tak? Mendengar. Sebab sifat mendengar tu tak ada kaitan dengan ada. Walaupun tak ada kat sini, tapi dia ada di sana. Tapi kalau ada, dia mesti ada dulu zatnya, barulah dia ada. Dalam ta'rif yang lain, hiya allati la tu'qalu dzatu biduniha, iaitu suatu sifat yang tidak boleh diterima oleh akal, adanya zat tanpanya. Gitulah. Bila ada zat, adalah dia. Kalau tidak ada zat, tidak adalah dia. Jadi sifat ini mesti ada. Tapi dia sebagai lazim kepada malzum. Malzum tu apa? Zat. Malzum tu zat. Ini lazim. Contoh begini, asap dengan kebakaran. Asap tu ada bila ada kebakaran. Jadi asap tu dalil. Dalil ini madlul. Tu nah. Jadi asap tu tidak mungkin ada kalau tidak ada kebakaran. Baik, sifat wujud adalah sifat thubutiyah yang sabit, yang tetap. Bahasa lain, yang sungguh. Boleh tulis kat situ. Yang sungguh. Yang sengoti, yang sungguh hati. Yang datang daripada zat itu sendiri, bukan sifat yang lebih atau terasing daripada zat seperti sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini zat. Maka sifat tu datang. Ini secara ta'akuli, ta'akuli. Zat, ini sifat. Maka di sini berkuasa, sifat berkuasa. Maka zat ini dipanggil yang berkuasa. Itu nah. Tapi kalau tidak ada sifat ma'ani, tidak ada sifat ma'ani, semata-mata ada sahaja, semata-mata ada. Nah, kalau orang itu ada, belum tentu dia berkuasa. Kalau dia ada, belum tentu dia mendengar. Jadi sifat itu sifat tambahan. Nah, sifat tambahan. Dia seperti bercerai, nah, tapi itu ta'akuli, secara akal saja. Dia memang begitu, nah. Yang melekatkannya adalah sifat ma'nawiyah. Nanti kita belajar. Ia bermaksud sifat wujud ada sekiranya ada zat, dan tidak ada sekiranya tidak ada zat. Wujud Allah adalah wujud yang zati. Untuk kita bezakan dengan makhluk, kita ni wujud juga, tapi wujud kita ni tak sama dengan wujud Allah. Lagu mana tak sama? Ni wujud Allah adalah wujud yang zati, dinisbahkan kepada zat, atau wujud haqiqi, wujud yang sebenarnya. Yang bermaksud, apa maksudnya ni? Wujud Allah bukan disebabkan oleh sebab illah lain, iaitu Allah tidak dijadikan oleh yang lain. Allah yang menjadikan yang lain, bukan adanya Allah disebabkan ada yang lain. Ada yang menjadikan Allah, tidak. Baik, wujud Allah tidak menerima adam, tiada, sejak qadim dan sehingga bila-bila.
Kalau nak tambah lagi, sejak qadim, sekarang, dengan akan datang. Itu yang ulama tauhid kata adamus sabiq, adamul hal, adamul lahiq. Tiga tu. Satu, adamus sabiq, tidak ada yang mendahului, tiada pada Allah. Sekarang pun Allah ada. Itu maksudnya tidak ada adamul hal. Akan datang tetap Allah ada. Adamul lahiq. Kalau kita ni adamus sabiq, dulu kita tak ada. Contoh, tuan-tuan umur 50 tahun. 50 tahun dahulu tuan-tuan tak ada kan? Tu namanya adamus sabiq. Maksud sabiq ni dulu, mendahului. Kita didahului oleh tiada. Sekarang kita ada. Nanti akan ada lagi tiada bagi kita. Itu namanya adamul lahiq. Itulah namanya kematian. Jadi kita diapit oleh dua adam. Satu, adamus sabiq. Yang kedua, adamul lahiq. Itu bahasa tauhid. Jadi kita manusia diapit oleh dua adam. Adamus sabiq dengan adamul lahiq. Itulah kita. Catatan. Wujud ada beberapa jenis. Satu, wujud haqiqi. Huraian, wujud sebenar. Iaitu wujud tanpa ada permulaan. Itu namanya qidam. Dan tanpa ada kesudahan. Itu namanya baqa. Yang bersifat dengan qidam, dengan baqa, tak ada lain. Iaitu zat Allah. Wujud ini tanpa ada pencipta lain. Itulah zat Allah. Yang kedua, wujud majazi. Wujud majazi, majazi ini kiasan. Kerana ia diwujudkan, diadakan oleh Allah dengan sifat qudrah dan iradahnya. Wujud ini ada permulaan dipanggil hadis dan ada kesudahan, lawan yang atas tadi dipanggil fana. Itulah kita zat makhluk majazi. Wujud aridi dengan aradi, dua-dua boleh panggil. Aridi boleh buat nota kat situ, tambah aradi, dua-dua boleh. Wujud aradi dengan aridi. Wujud aridi dengan aradi, dua-dua boleh. Wujud ini ada permulaan tetapi tidak ada kesudahan kerana dikekalkan oleh Allah dengan sifat qudrah dan iradahnya. Sebenarnya wujud ni nak masuk ke wujud yang kedua pun boleh. Tapi ini lebih spesifik sebab bab tak binasa tu. Allah kekalkan tak binasa. Roh, syurga, neraka, arash, kursi dan lain-lain. Muka surat 38, perbezaan wujud Allah dengan wujud makhluk. Kewujudan Allah al-wajibul wujud, iaitu wujud yang wajib, yang mesti ada. Ia bermaksud Allah hanya atau mesti, itu namanya wujud. Menerima wujud ada. Tidak boleh, itu namanya istihalah. Menerima adam sejak qadim sampai bila-bila. Itu yang kita selalu sebut al-wajibul wujud. Al-wajibu al-wujud. Kalau makhluk, al-mumkinul wujud ataupun al-jaizu al-wujud, dua-dua boleh. Jadi wujud yang harus, apa maksud? Dia balik lawan Allah tadi. Kalau Allah al-wajibul wujud, maka kita al-mumkinul wujud atau al-jaizul wujud. Ia bermaksud makhluk boleh atau harus sahaja menerima wujud dan boleh menerima adam, tiada. Harus di sini harus bahasa Melayu Malaysia ya. Kalau harus bahasa negara jiran kita Indonesia, harus ni maksudnya mesti, ada beza macam tu. Apa maksudnya? Saya sekarang adalah makhluk, maka saya dalam bab wujud boleh dipanggil al-mumkinul wujud atau al-jaizul wujud. Maksud, saya boleh menerima ada
Itu harus. Harus juga menerima tiada. Kalau Allah mesti ada, tak boleh tiada. Macam saya boleh menerima ada. Sekarang saya ada. Boleh menerima tiada. Dulu sebelum saya ada, saya tiada. Sekarang ada. Boleh tak saya menerima tiada lagi? Boleh, atas nama kematian. Boleh tak saya menerima ada lagi? Boleh, atas nama kebangkitan. Itu sebabnya kita dipanggil Al-Mumkinul Wujud. Baik, yang terakhir adalah memadai, mencukupi sekiranya mukallaf tahu bahawa Allah bersifat dengan wujud, disebut maujud. Maujud yang bersifat dengan wujud. Kalau ma'dum yang bersifat dengan adam. Dan tidak menafikannya pada Allah. Jangan nafikan sifat wujud ini pada Allah. Justru tidak wajib mengetahui kategori wujud tersebut. Apakah ia wujud secara ainul mawjud atau ainul zat, atau bukan, kerana ia termasuk di dalam perkara yang mendalam atau rumit dalam perbahasan ilmu kalam, ghawamidu ilmil kalam. Kata guru kami Syekh Ahmad Ridawuddin, rumit itu berasal daripada ghawamid, jadi rumit. Tasalsul kita belajar nanti. Sifat qidam Allah mustahil ada tasalsul dengan daur. Catatan khilaf ulama tentang kedudukan sifat wujud. Kalau ikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, ia adalah ainul mawjud ataupun ainul zat. Sebab itulah ia dikenali dengan hiya huwa. Hiya sifat nafsiyah adalah huwa, adalah zat Allah itu sendiri. Ia disebut sifat hanya pada sebutan saja, bukan pada hakikatnya. Ini mendalam sangat. Jadi kita tahu secara begitu pun tak apa. Ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ia bukan ainul mawjud dan bukan lain daripada ainul mawjud, tapi haliyah atau hal yang berada di antara mawjud dengan tiada ma'dum. Itu pula begini, hal. Jadi ulama lain kata bukan pula hal tetapi amrun i'tibari. Dalil naqli dan aqli, dalil Al-Quran, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ini namanya dilalah al-iltizam. Dilalah al-iltizam. Nanti waktu akan datang saya akan cerita dilalah itu ada 3. Satu dilalah al-mutabaqah, satu lagi dilalah tadammun, satu lagi dilalah al-iltizam. Mudah-mudah. Dilalah mutabaqah sebut ia maksud keseluruhan. Bila kita sebut rumah, kita masuk atapnya, dindingnya, tiangnya. Disebut zaid, zat dan sifat. Disebut asma Allah, merujuk pada zat dan sifat. Dilalah tadammun sebahagian. Sebut rumah, mungkin lantainya saja, mungkin atapnya saja. Sebut zaid, mungkin dirinya saja, sifatnya saja. Kalau iltizam, lain daripada itu. Sebut rumah, kembali pada tukang rumah. Kita lihat dahulu dalil naqli dan aqli untuk sifat wujud. Muka surat 39. Dalil naqli iaitu firmanullah Ta'ala, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Tak ada pun sebut di sini Allah wujud. Itu maksudnya apa? Ini dalil secara lafziyah, wada'iyah, iaitu dalam ilmu mantiq dipanggil dalalah atau dilalah, tapi yang lebih tepat dalalah al-iltizam. Dilalah al-iltizam. Apa maksud dalalah al-iltizam? Dalalah yang difahami. Difahami
ayat itu, maka ia ada kaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengannya. Di sini kan disebut Allah yang menciptakan. Maka tidak mungkin Allah menciptakan, Allah bersifat dengan qudrah untuk menciptakan. Tidak mungkin Allah ada sifat qudrah kalau Allah tidak wujud. Maka Allah mawjud. Maka Allah bersifat dengan wujud. Ini namanya dalalah al-iltizam. Dalalah cara tunjuk, cara faham. Nah, bila kita baca ayat ni, fahamlah kita. Allah yang menciptakan, adalah Allah itu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan dengan sifat qudrah. Tidak mungkin Allah bersifat dengan qudrah kalau tidak ada sifat wujud. Itu namanya dalalah al-iltizam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atihi." Sesungguhnya Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Ini juga namanya dila ataupun dalalah al-iltizam. Dalam ilmu mantiq, dalalah ni yang menunjukkan ada 3. Satu namanya dalalah al-mutabaqah. Al-mutabaqah itu maksudnya sesuai ataupun seluruh. Bila sebut sahaja ayat ini, maka kita fahami dengan makna yang menyeluruh. Contoh, kalau saya katakan rumah, maka bila sebut perkataan rumah, dalalah mutabaqahnya, rumah itulah termasuk dindingnya, lantainya, atapnya. Maksudnya keseluruhan. Bila saya sebut Zaid, Zaid itu termasuklah zat batang tubuh Zaid dan sifat Zaid itu. Kalau saya sebut Allah, maka itu kembali kepada zat Allah dan sifat Allah. Itu namanya dalalah al-mutabaqah. Satu lagi namanya dalalah at-tadammun. At-tadammun itu maksudnya sebahagian ataupun mengandungi. Bila kita sebut, maka kita akan faham sebahagian daripada makna seluruh. Kalau tadi bila sebut rumah, kita akan faham rumah tu adalah atapnya, dindingnya, lantainya, tiangnya. Tapi kalau tadammun, difahami bahawa tiangnya sahaja, lantainya sahaja. Bila saya sebut Zaid, Zaid itu mungkin Ustaz nak maksudkan batang tubuhnya sahaja ataupun perangainya sahaja. Bila disebut Allah, zatnya sahaja atau sifatnya sahaja. Itu tadammun. Satu lagi dilalah ataupun dalalah al-iltizam. Ni yang paling banyak. Ni yang paling banyak kalau belajar tauhid. Sebab tu penting kita tahu malam ni. Dilalah al-iltizam ataupun al-iltizam. Iltizam maksudnya faham. Apa maksudnya ni? Dia melazimkan. Cara faham tu dia lazimkan. Contoh, bila saya sebut rumah, saya tak faham, saya tidak memahamkan struktur rumah tu, apa yang ada pada rumah tu, tapi saya memahaminya dengan mesti ada yang membina buat rumah ini. Itunya mesti ada yang buat rumah ini. Jadi difaham jauh. Tapi dia ada kaitan dengan rumah. Bila saya sebut Zaid, kalau mutabaqah, itu zat dengan sifat perangainya. Kalau tadammun, sama ada sifat sahaja ataupun zat sahaja. Tapi ini saya faham yang ada kaitan dengan Zaid, bukan batang tubuhnya. Iaitu iltizamnya apa? Mestilah Zaid ini ada ayah dan ibu. Macam tadi itu rumah tu mestilah ada yang menjadikannya. Begitu juga bila saya katakan Allah itu khaliq, pencipta. Dilalah iltizam,
nak jadi pencipta, mestilah Allah ada sifat lain, iaitu sifat wujud. Mestilah ada sifat lain, iaitu sifat hayah. Sebab kalau tidak ada wujud, tidak mungkin ada qudrah yang menciptakan, khaliq. Kalau Allah tidak hidup, tidak mungkin menciptakan. Itu namanya dilalah iltizam. Ini yang paling banyak dalam pengajian tauhid. Difahami elok-elok nah? Baik, dalil aqli kita akan sambung. Dalil aqli nanti akan datang. Hadza wabillahi taufiq. Ini berapa bulan ini Ustaz Din? 16. InsyaAllah. Mari kita lihat fiqh. Kita muka surat berapa hari itu? Siapa ingat? 65 ataupun macam mana? 90. Masya Allah. Jauh dah kita ni. 90. Yang mana catatan 90? 92. Naik lagi. 92. Hak mana? 92. Ya, permasalahan. Bukan mengusap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustaz Din. 92. Jadi kita masih lagi tentang rukun-rukun wuduk. Ustaz Din baca dulu fardu wuduk, kita patah kat belakang, nanti sampai ke footnote tu kita berhenti, Ustaz Din baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wuduk 86. 88 fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Ila an qala fardu yani rukun wudu ada 6 perkara. Pertama, niat sudah kita bicarakan panjang. Terus kedua, membasuh muka. Fadhal Ustaz Din. Mengusap. Mengusap berbeza dengan membasuh. Mengusap cukup dilakukan dengan sekadar membasah dengan sedikit air. Membasuh pula adalah menggunakan air yang dapat mengalir, yakni air mesti mengalir ke seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Sebab itu digunakan perkataan ghasal. Ghasal tu dia mesti jarayan. Jarayan tu air yang mengalir. Sebab itu siapa yang pergi umrah pakai apa tu? Pakai spray sah tak wuduk dia? Sah. Tapi dilihat ketika basuh muka, dia pancit dulu, tapi pastikan dia usap. Supaya apa? Supaya ia mengalir. Kalau setakat dia macam tu saja, tak nama mengalir. Kalau mengusap tak apa. Mengusap hatta kalau kepala, contoh kita ambil kayu, letakkan kain di ujung kayu tu, celup dekat tempat air, lalu kita ambil letak usap kepala, itu pun sudah memadai. Itu kalau mengusap, mashu. Tapi kalau membasuh, dia mesti air mengalir. Jadi siapa yang pakai spray tadi tu boleh, tapi usapkan dia supaya air mengalir. Ketiga, membasuh kedua tangan. Lagi bagus saja. Batas muka. Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari ubun-ubun rambut ke hujung dagu secara memanjang dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri secara lebar. Begini, ujung rambut ni sampai ke dahu memanjang, sini anak ni dengan sini lebar. Tolong ingatkan Kak Ajah, bonda, semua sekali di belakang muslimat ya, tolong ingatkan isteri kat rumah. Ni sideburn kita ni, tapi yang perempuan ada yang kat sini ni. Rambut ni, kalau rambut perempuan lah, kalau kita tarik yang kat sini ni, kalau kita tarik, dia akan masuk ke muka ni. Rambut tu wajib dibasuh. Yang dibasuhnya apa? Tarik yang sampai ke bahagian muka ni, kalau rambut tu panjang,
Dekat sini tak wajib dah basuh. Jaga-jaga. Ada setengah perempuan, maaf, sebelum berwuduk diambilnya yang terjuntai kat sini tadi tu, diletaknya belakang telinga. Itu tak sah wuduk dia. Kenapa? Sebab wajib membasuh bulu-bulu yang ada di bahagian muka. Itu termasuk dalam muka tu. Tolong di take note benda ini, tanbih ya. Macam mana nak tahu? Dekat sini perempuan tu ada tu. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin disebut tali tudung, dipanggil tali tudung. Ni jaga elok-elok. Kadang-kadang tendensi perempuan kalau nak berwuduk, dia tak nak ni rambut ni kacau. Diletaknya di belakang telinga ni, walal ini wajib dibasuh. Kalau itu tak kena air, maka hukumnya tidak sah wuduknya itu. Tak sah wuduk, tidak sah solat. Idza tafasyartu fantafal masyrutu. Ketika terbatal syarat, terbatalah yang disyaratkan. Ni ingat sama-sama baik. Wajib membasuh muka dan rambut atau bulu yang ada dalam kawasan muka, termasuklah bulu kening, misai dan janggut. Wajib. Tapi janggut yang mana? Yang dekat sini, yang dekat dagu ni. Adapun yang bawah ini tidak. Asalkan dalam lingkungan muka tu yang sebut tadi tu. Muslimat jaga-jaga. Kita pun siapa yang ada bau ni nama bau, ada apa? Orang panggil apa ni? Saiban. Jambang. Ada jambang. Sama. Air wajib sampai ke bahagian dalam rambut atau bulu, sama ada tebal atau nipis. Untuk janggut dan jambang lelaki yang tebal, cukup dibasuh bahagian luar sahaja. Janggut yang tebal ialah yang tidak nampak kulitnya jika dilihat dari hadapan. Janggut yang nipis pula ialah yang nampak kulitnya jika dilihat dari hadapan. Jadi kalau janggut yang tebal, kita tengok tak nampak shape dagu dia tu. Yang itu dibasuh di hadapan saja, tidak mengapa. Tapi janggut yang nipis, yang nampak kulit kalau dilihat. Tapi jagana bahagian dalam rambut atau bulu hendaklah sampai air. Terus bahagian janggut yang tebal yang wajib dibasuh ialah yang termasuk pada bahagian muka. Bahagian yang ada di bawah dagu ke bawah termasuk batin yang tidak wajib dibasuh. Baik. Permasalahan maksudnya bukan kitab ni banyak masalah, bukan. Permasalahan ni kalau kita jumpa perkara sebegini, begini cara nak menghindar, cara nak jawapan fiqh padanya. Itu maksudnya antara kitab yang bagus, dia ada dua. Satu permasalahan, satu faedah. Itu antara kitab yang bagus. Baik, fadhal Ustaz. Tidak wajib membasuh dalam mata, dalam hidung dan dalam mulut kerana semuanya bukan termasuk zahir muka. Biji mata tidak wajib dibasuh ketika wuduk, termasuk juga ketika mandi junub. Jika ditakdirkan ada dua muka, kedua-duanya menghadap ke hadapan, maka kedua-duanya wajib dibasuh. Jika satu menghadap ke hadapan dan satu lagi ke belakang, maka yang wajib dibasuh adalah muka yang menghadap ke hadapan. Ini namanya ajib. Pelik. Dalam fiqh ada benda ni. Maksud kata lengkap dalam fiqh ni lengkap. Kita pun tak tahu tak jumpa. Jangan-jangan sampai meninggal tak jumpa permasalahan ni. Tapi di mana tahu anak kita jumpa. Zaman sekarang ni kan masya-Allah. Apa yang kata? Bayi apa tu? Kembar apa tu? Ustaz Din? Kembar siam. Perempuan atau khunsa yang berjanggut wajib dibasuh zahirnya dan kulit yang di dalamnya, walaupun janggut itu lebat, kerana jarang berlaku perempuan atau khunsa berjanggut. Ini namanya nadir. Nadir ni jarang benda berlaku. Hukumnya tidak sama dengan hukum janggut lelaki. Oleh itu sunat keduanya mencukur janggut tersebut. Orang yang memakai tangan palsu atau hidung palsu hendaklah menanggalkannya ketika berwuduk jika boleh. Jika tidak boleh kerana telah melekat dengan kulit atau boleh memudaratkan, jika dibuka tidak wajib dibuka. Mari kita lihat 20 jenis bulu yang ada di muka yang kita wajib basuh. Ghamamun, bulu yang tumbuh di dahi. Hajiban, 2 bulu yang tumbuh di atas kedua mata. Khaddan, dan 2 bulu yang tumbuh di pipi. Sibalan, 2 bulu yang tumbuh di hujung misai. Aridan, 2 bulu yang tumbuh di bawah telinga menurun ke bawah hingga ke dagu. Ini yang kita sebut apa tadi? Jambang. Izaran, 2 bulu yang tumbuh di antara kepala dan jambang selari dengan kedua telinga.
Ahdabun, bulu mata, bulu yang tumbuh di kelopak mata. Lihyatun, janggut, bulu yang tumbuh di dagu. Syaribun, misai, bulu yang tumbuh di bibir atas bawah hidung. Anfaqatun, rambut yang tumbuh di bibir bawah. Nafakhatan, dua bulu yang tumbuh di bibir bawah di antara anfaqah. Baik, mari kita lihat yang ketiga, wajib dalam fardu wuduk. Yang ketiga, 6. Ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Apa maksud kedua tangan ni? Dari segi ukuran tangan ada 3 tafsiran. Jika dari segi bahasa, Jika dari segi bahasa, dari hujung jari hingga ke bahu. itulah yang namanya tangan. Maksudnya kalau dari segi bahasa, dari hujung jari sampai ke bahu, ni namanya tangan. Untuk wuduknya, Wuduk dari hujung jari hingga ke di atas kedua siku. daripada hujung jari ni sampai atas siku ni sikit. Itu untuk jari, untuk wuduk. Jika jenayah curi, dari hujung jari hingga tulang awal lengan yang sejajar dengan ibu jari, yakni telapak tangan. Maksudnya kalau dalam tafsiran fiqh, dari segi bahasa lain, wuduk lain, jenayah curi lain. Sebab itu kita kena faham tafsiran ulama fiqh supaya kita jangan takmimkan. Jadi kalau membasuh tangan, basuh sampai ke sini, tak. Basuh kat sini saja, tapi lebihkan sikit kat sini. Baik, kedua siku pula. Baik, mana-mana daging Tambahan yang tumbuh pada tangan asal wajib juga dibasuh. Contohnya ada jari lebih yang ke-6. Yang ke-6. Jadi kita kan 5 normal. Yang ke-6 wajib juga basuh yang ke-6 ini. Baik, mari kita lihat kedua siku. Kedua siku wajib membasuh kedua tangan dan apa yang ada pada kedua tangan seperti bulu-bulu, bisul dan kuku luar dan dalam. Wajib menghilangkan apa-apa yang boleh menghalang air untuk sampai ke kulit di tangan. Walau bagaimanapun kulit yang ada bisul di tangan tidak mengapa jika tidak dibuang. Samalah juga dengan kuping bisul atau kuping jerawat di muka, tidak wajib dikopek atau dibuang walaupun senang untuk mengopek atau membuangnya. Wajib membasuh apa yang ada dalam kuku. Kotoran atau benda dalam kuku yang boleh menghalang air membatalkan wuduk. Walau bagaimanapun jika sedikit atau kecil ia dimaafkan, lebih-lebih lagi kepada orang yang tidak dapat mengelak daripadanya seperti tukang cat atau mekanik di bengkel-bengkel kereta atau motosikal dan sebagainya. Dah berusaha basuh tadi, tiba-tiba ada lagi cat sikit dekat dalam kuku ni, dimaafkan sebab memang kerja mereka begitu. Jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut. Jika tidak boleh kerana telah termasuk ke dalam daging, memadailah membasuh di atasnya sahaja. Sunat tahjil iaitu melebihkan basuhan atas sedikit daripada batas siku. Sini, ni siku kan, sunat tahjil lebihkan dikit sini. Kalau basuh rambut dulu, ingat tak? Kalau basuh rambut dulu cukup 1, 2, 3. Tapi kalau ghurrah seluruhnya, sama juga ini tahjil, lebih daripada siku ni ke tengah sikit. Itu sunat. Wajib membasuh jari yang lebih bagi orang yang mempunyai jari yang lebih. Orang yang terpotong sebahagian daripada tangannya, dia wajib membasuh bahagian yang masih ada. Jika sikunya terpotong, maka hendaklah dia membasuh tempat yang terpotong. Baik, seterusnya yang di atas dulu Sadin. Keempat, menyapu sedikit kawasan kepala. Kepala hendaklah basah walaupun bukan kerana usapan orang yang berwuduk. Contohnya dibasahkan oleh orang lain atau meletakkan kepala di air paip yang keluar. Begini, dia malas sangat. Air keluar tu dia begini 1, 2, 3, sah. Ini malas murakab namanya. Ataupun untuk orang lain boleh juga. Boleh dibasuh atau diusap. Tidak disyaratkan air mengalir, cukup dengan usapan sahaja. Air hendaklah kena kepada sebahagian kulit kepala atau rambutnya jika rambut itu berada dalam kawasan kepala. Rambut yang panjang atau sanggul jika dilepaskan, yakni diuraikan ke bawah dan keluar dari kawasan kepala, tidak wajib dibasuh. Jika hanya membasuh rambut atau sanggul itu, wuduk tidak sah kerana ia bukan termasuk had atau kawasan kepala. Jadi basuhnya apa? Basuhnya adalah kepala dalam tu. Bukan sanggul tu saja. Jadi hendaklah bahagian kepala kita. Terus kawasan yang wajib disapu adalah sekurang-kurangnya 3 helai rambut jika ada rambut. Ada qaul, yakni pendapat yang mengatakan sekurang-kurangnya sehelai. Jika botak, basuhlah mana-mana bahagian kepala kerana yang wajib dibasuh, yakni disapu adalah kepala bukannya rambut. Ini penting kita faham. Kalau orang yang botak, tak berwuduklah dia berwuduk sebab yang dia basuh kepala, bukan rambut.
Ingat Sunat ghurrah iaitu melebihkan mengusap kepala bukan sahaja di bahagian depan kepala atau ubun-ubun sahaja. Lebih afdal mengusap seluruh kepala atau rambut. Apabila tangan yang basah diletakkan di atas kain di atas kepala, lalu air dari kain tersebut dapat membasahkan kepala, ia sah dan dianggap telah mengusap kepala jika ada niat untuk mengusap kepala mengikut Imam Ar-Ramli. Mengikut Imam Ibn Hajar tidak perlu niat. Ibn Hajar, kita buat dhabit Al-Haytami. Dia dua imam ini selalu tak sama pendapat. Walhal dua-dua mazhab Syafi'i, dua-dua ashabul wujuh, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau meninggal 974 Hijriyah. Syekh Ramli As-Saghir, beliau meninggal tahun 1004 Hijriyah. Memang sehingga ulama tulis apa pendapat yang mereka berdua itu tak sama. Tengok tuan-tuan, tak salah, tak sama pendapat ni, asalkan apa dia hendaklah khilaf yang tanawwu', bukan khilaf yang tudad. Yang tanawwu' tu yang pelbagai, tak apa, ini mungkin betul, ini mungkin salah. Jangan tudad, jangan bertentangan lalu kata orang ini bid'ah, orang ini kafir, fasik, itu tak kena. Kita berbeza pendapat silakan saja, tapi jangan sampai mentadlilkan orang, mengatakan dalal ataupun sesat, mentafsirkan orang, mengatakan fasik. Yang lebih teruk mentakfirkan orang, mengkafirkan orang. Walhal dalam bab khilafiyah je. Jadi hendaklah kita berlapang dada. Ini kalau orang tahu cara berdalil tu, lapang dada. Tadi kita sebut dalil tadi ada berapa? Dilalah al-mutabaqah, dilalah at-tadammun, dalalah al-iltizam. Itu baru dalil, belum lagi cerita lain. Kalau orang faham ni, oh, lapang dada. Itulah tujuan kita belajar tiga ilmu ni. Apa? Tauhid, fiqh dan tasawuf. Baik, fadhal Ustaz. Kayu yang dibasahkan lalu disapukan di kepala juga dianggap memadai dalam menyapu kepala. Kelima, membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Wajib membasuh kedua kaki sehingga kedua buku lali, termasuk jika ada rekahan pada kaki, bulu, daging yang tumbuh, jari terlebih dan semua kuku. Saya teringat dengan Syekh Fahmi Zamzam. Kalau Ustaz Din ingat, Syekh Fahmi Zamzam kata, asal buku lali ni apa? Asal dia. Asalnya, buku lali itu duduk tang mana? Duduk dekat kaki. Jadi asalnya buku kaki, kata beliau, bukan buku lali. Kenapa? Kitab tu dimakan oleh anak-anak. Kaf, alif, ka, kaf, ya, ki, kaki. Tang ada apa nama? Yang ka tu, hak atas tu. Jadi itang tu dimakan oleh anak-anak. Kena pula yang satu lagi, yang panjang tu jadi ka tu kan, hak tu pun dimakan anak-anak. Last jadi buku lali. Kata beliau asalnya. Wallahu alam. Ni cara ulama bergurau nah. Memang betul juga. Macam mana jadi buku lali bahasa dekat kaki? Nah, asalnya buku kaki tapi buku lali. Anyhow, kita dah faham sebab buku lali dekat situ lah. Sunat tahjil iaitu membasuh lebih daripada batas buku lali. Tahjil ni ada dua. Satu tangan dan kaki lebih. Kenapa sunat tahjil dengan ghurrah? Satu, itulah istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wuduk itu termasuk di dalam asy-syara'i' al-qadimah, syariat yang lama. Umat dulu pun ada wuduk, tapi yang beza kita, ketika basuh kepala kita ghurrah, lebih basuhan dia. Kalau tahjil basuh tangan dengan kaki lebih daripada lutut dan lebih bukan lutut, lebih daripada buku lali dan lebih daripada siku. Itu namanya tahjil. Itulah bezanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, nanti
ghurrah dengan tahjil akan bersinar di hari kiamat. Sampai Nabi kenal umat baginda dengan kesan wuduk. Jadi kalau ghurrah tu sepenuh kepala, Nabi tahu ini umat baginda. Kalau tangan tu sampai ke atas ni, itu umat baginda, ya. Baik. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, wuduknya macam ni. Saya tak buka ni, saya buka serban tapi begini. Ini letak sampai ke belakang dan ke depan lagi. Itu baru satu basuhan kalau dalam kitab tu. Ni dua. Untuk apa tadi? Ghurrah. Walhal cukup kat sini. 1, 2, 3. Ataupun 1, 2, 3. Boleh. Tapi kita nak dapat sunnahnya tadi. Naam. Seorang yang mengidap kencing manis yang telah dipotong kaki kirinya, dia hanya perlu membasuh kaki yang satu lagi, iaitu kaki kanan. Jika yang dipotong itu di atas buku lali, maka tidak wajib dibasuh kaki yang tinggal itu. Membasuhnya menjadi sunat. Permasalahan: jika seseorang ragu-ragu dalam membasuh bahagian anggota wuduk, maka tempat atau bahagian yang dia ragu-ragu itu dianggap masih belum dibasuh. Walau bagaimanapun, jika ragu-ragunya itu datang selepas berwuduk, wuduknya sah dan tidak perlu mengulanginya kembali. Kenapa ni? Kerana kaedah menyebut al-aslu baqa'un. Al-aslu baqa'un. Yang asalnya memang kekal dalam keadaan asal. Contoh, ada satu kaedah namanya al-istishab. Al-istishab, iaitu kita guna yang sebelumnya. Ketika kita sujud, kentut tak kentut, hukumnya istishab. Apa dia? Ambil yang sebelumnya yang tak kentut, kecuali satu, dengar bunyi, yang kedua, cium bau. Kita letak jubah di bilik. Bilik itu dah 2 tahun kita tak guna jubah tu kerana PKP. Tapi tengok bersih je. Dalam hati kita, jangan-jangan kena tai cicak. Hukumnya istishab, hukumnya tak najis. Sebab bila kita letak tu memang tak najis. Sama juga, air dalam baldi tu ada kucing lalu. Kita pun ragu-ragu, air ni jangan-jangan kucing tu dah minum dalam tu. Hukumnya istishab. Apa dia? Hukumnya suci. Selama mana kita tidak tengok kucing tu minum air situ, takut dekat mulutnya ada najis. Ini sama juga. Jadi kalau kita tak basuh lagi ketika wuduk, hukumnya memang tak basuh lagi. Tapi ketika lepas berwuduk, itu takut-takut was-was dianggap sah, tidak perlu ulangi lagi. Baik. Rukun ke-6 tertib, iaitu melakukan satu persatu rukun-rukun wuduk daripada niat sehingga membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Ia dinamakan tertib hakiki. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu ia tidak disyaratkan begitu. Sebagai contoh, seseorang yang membenamkan dirinya ke dalam air atau menyelam sambil berniat wuduk disebut tertib taqdiri. Sah wuduknya sekalipun dia tidak lama di dalam air tersebut kerana ada tertib dengan beberapa lahzah, yakni beberapa detik yang pendek. Kita ni hakiki. Ini terus menyelam dalam air tapi dengan niat berwuduk tadilah. Hukumnya sah, disebut tertib taqdiri. Permasalahan: sekiranya ada 4 orang yang membasuh 4 anggota orang lain serentak, yang dikira dan boleh dipakai ialah mukanya sahaja jika ada niat di situ. Tengok tuan-tuan, ini namanya unik dalam fiqh. Saya teringat perkataan unik ni daripada mulut guru kami Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid ketika beliau mengajar kitab Nihayah Asnal Matalib di Madinah. Sempat saya ikut sekejap ya. Dia sebut, inilah dia uniknya fiqh ni, benda-benda yang kita tak terfikir. Maksudnya ulama fiqh ni masya-Allah. Baik, catatan, ketika membasuh anggota wuduk tanpa khilaf disyaratkan air hendaklah mengalir pada anggota yang dibasuh. Baik, kita akan sambung tanbih, tidak membaca zikir atau doa wuduk di tempat wuduk yang ada tanda. So kita baca bulan depan insya-Allah. 2 minggu lagi insya-Allah. Siap tanda elok-elok, takut lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Nanti tolong ingatkan pada muka surat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca kitab yang terakhir, setengah jam untuk Qalbun Salim. Muka surat berapa? Ustaz Adin ada? Siapa yang ingat? Berapa? 43. Jazakallah khair. Kena ada orang yang ingat ya, supaya kita tak berulang-ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz Adin. Kata-kata seperti makanan macam tu? Betul? Tafadhal Ustaz Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata seperti makanan. Ketahuilah kata-kata yang didengar adalah seperti makanan kerana ia boleh membawa manfaat atau penawar, dan ia juga boleh mendatangkan mudarat atau menjadi racun. Kesan kata-kata lebih lama daripada makanan. Kesan daripada kata-kata yang didengar adalah lebih lama daripada kesan makanan, kerana makanan yang ada di dalam usus boleh hilang dengan tidur atau ia mungkin kekal untuk beberapa hari. Tetapi ia akan hilang selepas makan ubat pencaharian atau julap. Contohnya orang itu senak perut, sakit perut sebab makanan, lalu dia bawa tidur, selagi okey lah. Ataupun dia makan pelawas ke, makan ino ke, ataupun julap ke, selagi okey. Tapi jaga kata-kata lebih daripada itu lagi. Kata-kata yang didengar sebaliknya, kadang-kadang ia boleh kekal seumur hidup di dalam hati. Sekiranya kata-kata tadi tidak elok, maka seseorang akan sentiasa memfitnah dan boleh menyebabkan was-was, bahkan ia boleh menyebabkan kesan buruk yang besar. Sebab kata-kata tadi, contohnya dia kata begini, dia memfitnah. Lalu dia kata si fulan tu waktu muda dulu pernah bermusuh dengan ayah kamu. Walau cerita itu dah lama dah tu. Timbul balik dendam, timbul balik marah. Itu bahaya kata-kata ni. Oleh itu, orang yang berakal hendaklah menjaga pendengaran dan seluruh anggotanya sebelum ditanya pada hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abu Hatim berkata, wal haya'u yadullu 'ala al-'aqli kama anna 'adamahu dalun 'ala al-jahli. Malu menunjukkan kecerdikan sebagaimana tidak malu menunjukkan kejahilan. Kenapa? Sebab orang yang tak malu ni, contoh dia bercakap bukan bidang dia. Dia malu kalau orang kata dia tak pandai tauhid contohnya. Lalu dia pun baca kitab tauhid, dia mengajar wala dia tak ada basic bab akidah ni. Jirim dengan aurat pun dia tak tahu. Ayat muhkamat mutasyabihat pun tak tahu. Orang seperti ini tak ada malu. Nanti nampaklah kejahilan dia. Gitu nah. Jadi orang yang malu tu, dia menunjukkan akal sebab dia tahu benda tu, tapi takut salah. Dia elok tak nak saya cakap. Kalau perlu cakap barulah. Dia menyelamatkan dirinya. Malah kalau dia diam, ada lagi orang yang lebih alim akan cerita tentang ni, bertambah-tambah ilmunya. Banding dia sendiri nak pederah cakap tadi, nampaklah kejahilannya. Sama juga ilmu fiqah, sama juga ilmu tasawuf. Beliau juga berkata, wa man qalla haya'uhu sana'a ma syaa wa qala ma ahabba. Sesiapa yang sedikit rasa malunya, dia akan melakukan apa sahaja yang dia inginkan dan bercakap apa sahaja yang dia suka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan. Wallahu a'lam. Ditanya nanti bila? Di hari kiamat. Kiamat ni ada dua ya. Satu kiamat kecil, itu namanya kematian. Satu lagi kiamat besar, itulah namanya selepas kebangkitan. Itu. Jadi kita bimbang dengan kiamat ni. Tapi yang kita bimbang, lebih kita bimbang kiamat kecil. Bila kiamat kecil tu tak ada, dah habis lah. Jadi sekarang kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajha, huna al-amal la hisab. Sekarang amal je, tidak ada hisab. Nanti bila dah meninggal, al-hisab la amal. Tinggal kena hisab je, tak ada amal. Biar kita letih beramal kat sini.
Sebab bila meninggal nanti tak ada mengaji macam ni, tak ada belajar, tak ada baca zikir. Walhal kalau kita baca zikir sedikit pahalanya besar. Tuan-tuan, saya dah ajar dekat sini satu zikir. Sekali baca pahalanya 3 bilion. Kalau ingat lagi lah. Zikir tu apa? Ikut saya nah. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu sahaja. Nabi SAW bersabda, man qala, sesiapa yang membaca, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, sesiapa yang mohon ampun kepada orang yang beriman lelaki dan orang beriman perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Allah akan tuliskan pahalanya, maksud malaikat akan catatkan pahalanya seramai orang yang beriman lelaki dan perempuan. Hadis ni umum, tak disebut sejak zaman Nabi Adam kah ataupun macam mana, yang hidup kah yang mati, tak disebut. Tapi kita ambil yang paling ringan, yang hidup zaman 1444 ini. Berapa ramai orang mukmin dan mukminat yang hidup? Kita ambil yang mudah je. Orang Islam beriman di dunia ni katalah 3 bilion. Katalah 3 bilion. Sekali kita sebut yang tadi itu, pahala kita 3 bilion. Tak sampai 5 saat. Jadikan sebagai amalan kita. Ulama kata paling kurang 27 kali. 27 kali itu paling kurang setiap hari. Sebahagian yang lain kata 27 pagi, 27 kali petang. Siapa yang tak sempat baca petang, baca malam. Wallahu alam, rasanya eloklah kita baca paling kurang 100 kali. Sebab ringan sangat. Kenapa? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu je pahalanya dah begitu. Tapi kalau meninggal tak dapat lagi tak kita baca, tak dapat dah. Jadi itulah. Sementara Allah bagi kesempatan ini, kita bacalah banyak-banyak ya, sebab nanti meninggal tak ada lagi lah nak beramal, cukup untuk kita menerima hasil mahsul amalan kita. Baik, kita masuk fasal yang ketiga, lidah. Fasal 3, lidah. Kebaikan lidah yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Terus antara kebaikan yang berkaitan dengan dunia ialah, kita tengok kat bawahnya Ustaz, dalam kitab asal, kebaikan yang berkaitan dengan akhirat diletakkan terlebih dahulu daripada dunia. Yang asalnya akhirat dulu bukan dunia, tapi saya letak dunia dulu sebab sebelum ni semua dunia bagi standardise. Tapi oleh kerana kita mentahkikkan kitab ni, kita kena sebut supaya amanah. Isi tak akan kita ubah. Kita cuma ubah kedudukan sikit, itu pun sikit, bukan semua. Itu cara untuk kita amanah dengan kitab yang kita baca ni. Tuan-tuan, apa yang saya buat, saya lenturkan bahasa yang agak klasik tu, saya modernkan. Adapun struktur ayatnya satu-satu sama dengan kitab Penawar Bagi Hati. Cuma bahasa-bahasa yang agak klasik saya lenturkan sikit, jadi yang lebih moden. Itu saja yang saya buat. Sama je dengan kitab asal tanpa mengurangi isi dan maknanya. Mencari harta dengan melakukan akad seperti akad jual beli, akad sewa dan lain-lain. Kan kita kalau berjual beli, sewa kan dapat harta kan. Itu semua dengan lidah. Antara kebaikan lidah yang berkaitan dengan akhirat pula ialah membaca Al-Quran dan hadis. Ni sebut antara ni maksudnya min tab'idiyah namanya. Min sebahagian. Kalau nak letak semua jadi panjanglah kitab ni. Jadi pengarang kitab yang asal Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, bila sebut antara, maksudnya min tab'idiyah, min sebahagian. Sebahagiannya inilah, maksudnya bukan beliau letak semua. Baik, mari kita lihat
tentang Al-Quran, ya. Sayyidina Ali berkata, afdalu dzikril Quran bihi tashrahus sudur wa tastanirus sarair. Zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Dengannya hati akan menjadi lapang dan akan memberikan cahaya rahsia-rahsia. Rahsia-rahsia ni macam-macam lah. Rahsia-rahsianya begini. Dalam diri kita ni ada dua unsur. Satu unsur zahir, yang kedua unsur batin. Sama juga dengan hati kita. Hati kita ni ada dua. Ada hati zahir, hati yang seketul tu lah. Nah, satu lagi hati batin. Hati batin dia macam kita juga. Kita ni kan ada basar. Ni nama basar. Penglihatan. Hati tu ada mata juga, tapi namanya mata batin. Mata batin tu namanya basirah. Kalau mata luar ni namanya basar. Kalau mata batin namanya basirah. Basirah ni penting. Kenapa? Basirah mesti terbuka mata batin ni. Sebab dia akan detect mana baik, mana buruk. Itu je. Dia akan detect mana baik, mana buruk. Contoh, solat, dia akan detect baik. Tak solat, buruk. Menutup aurat, baik. Terbuka aurat, buruk. Taat pada suami, baik. Tak taat pada suami, buruk. Itu kerja siapa tu? Itu kerja basirah. Tapi basirah ni tak cukup. Dia perlu kepada lapisan hati nombor 2. Hati ni namanya dhamir. Namanya dhamir. Bila batin tadi tu namanya basirah, dia tahu ini baik, ini buruk. Batin tadi tu dia tahu ini baik dan dia tahu ini buruk. Ketika dia tahu what is good, what is bad, ketika ini dia dianggap telah mendapat hidayah. Telah mendapat hidayah, guidance. Tapi dia tahu ya, dia dapat hidayah saja. Dia belum dapat taufiq. Macam mana nak dapat taufiq? Mesti dibantu oleh satu lapisan hati lebih dalam. Nombor 2, namanya dhamir. Dhamir ini, ketika basirah lapisan paling luar tadi kata ini baik, ini buruk, dhamir ni dia akan kata begini, wahai basirah, kamu tahu ini baik kan? If'al, lakukan. Kamu tahu ini tak baik kan? La taf'al. Dia kerjanya tu je. Tu kerja siapa tadi? Dhamir. Ketika basirah tu mendengar nasihat dhamir, lalu dia pun buat yang baik, barulah ketika itu dia mendapat taufiq. Kalau dia tahu tapi tak buat, dia dapat hidayah tapi tidak taufiq. Contoh, kata basirah tadi, hendaklah bertanggungjawab bagi nafkah zahir dan batin kepada isteri. Bagus tu. Tu maksudnya basirah. Maksudnya hidayah. Dhamir kata, kamu tahu ni baik kan? Buatlah. Lalu dia pun buat. Barulah dia dipanggil mendapat taufiq. Jadi segera kita faham, taufiq dengan hidayah, mana satu lebih mahal? Taufiq. Tapi nak dapat taufiq, dia kena ada hidayah. Boleh nak? Jadi taufiq lebih mahal. Contoh, kita semua tahu solat berjamaah lebih 27 kali ganjaran kan? Tu maksudnya hidayah lah tu. Tu maksudnya tanda kita punya basirah dah terbuka. Dhamir terbuka juga, tapi belum dapat taufiq. Tak nak dia solat berjamaah. Contoh, boleh nak? Jadi lebih mahal lagi taufiq. Baik. Ketika dia buat apa yang baik dan tinggal apa yang tak baik, ada lapisan nombor 3 lebih dalam. Lapisan ini namanya fuad. Fuad. Tadi kan Ustaz Din baca ayat fuad tadi tu. Innas sam'a wal basara wal fuada. Fuad ini hakim kepada hati. Ma kadzabal fuadu ma ra'a.
tidak pernah mendusta, berbohong. Fuad ni apa yang dilihat, walaupun ini lebih khusus kepada peristiwa Mi'raj. Tapi ulama kata fuad ini hakim kepada hati. Ketika orang tadi tu basirahnya mengatakan solat berjamaah itu bagus, lalu kata dhamir lakukanlah, lalu dia pun buat, dia mendapat taufik. Ketika itu hakim hatinya, iaitu fuad, mengatakan kamu seorang yang baik. Dia jadi hakim gitu je. Kalau dia tak solat berjamaah, fuad pun akan sebut juga kamu bukan orang yang baik. Dia sangat apa? Dia tak bohong. Benda yang saya cerita ni semua ada dalam diri kita. Ingat tadi di luar tadi ada apa? Basirah. Dalamnya ada dhamir. Dalamnya ada fuad. Fuad baguslah, tapi ada yang lebih dalam. Tu namanya sir. Tu yang kita Sadin baca tadi ni. Sarair. Footnote nombor 82 kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala wa karamallahu wajhah, wa tastanirus sarair. Sarair ni sir. Hati nombor 4. Sir ni misteri, rahsia. Fuad kadang-kadang tak dapat nak mengungkapkan sesuatu perkara. Dia boleh. Contoh begini. Ketika tsunami berlaku di Aceh dulu, ramailah orang Islam yang meninggal. Pondok-pondok pesantren pun habis. Kitab-kitab, buku dayah-dayah ni pesantren lah. Lalu Fuad kata, walau Fuad tu bagus dah. Dia kata begini, kenapa berlaku dekat Aceh? Cubalah berlaku dekat negara-negara orang maksiat ke? Lalu sir tadi tolong. Sir tu dia boleh buka, dia singkap yang Fuad tak dapat buka. Lalu kata sir, kamu mengaji sifat 20 kan? Dalam sifat 20 kan kamu mengaji sifat iradah. Allah dengan sifat iradahnya mengkehendaki sesuatu pada makhluk. Bila Allah mengkehendaki itu 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi, dengan sifat iradah dalam ta'alluq tanjizi qadim. Maka berlaku tsunami itu pada 2000 berapa tak ingat saya ini namanya berlakunya Allah lakukan ia dengan sifat qudrah dalam ta'alluq tanjizi hadis. Bila dia belajar ni, dia bagi tahu oleh sir, baru dia jelas. Itu nama sarair. Sir tu lebih dalam. Ada satu lagi yang dalam, tu tak dapatlah saya nak cerita. Yang tu namanya latifah. Latifah ni dia tahu rahsia-rahsia hatta apa yang ada di alam malakut, alam jabarut. Kalau Allah buka, singkapkan. Itu semua dengan izin Allah. Dia tahu tu. Itu Allah bagi pada para rasul, para nabi, para ulama, para wali-wali. Dia tahu apa akan berlaku dengan izin Allah. Fahami maksud ini. Sebab kalau Allah tak izin pun tak dapat juga. Kalau Allah izin, itu semua boleh berlaku. Boleh ya? Kita ulang balik. Hati batin itu ada matanya. Matanya itulah nama basirah. Dalamnya itu nama dhamir. Dalamnya lagi nama fuad. Dalamnya lagi nama sir. Dalamnya lagi nama latifah. Baik. Fadhal Ustadin. Beliau juga berkata, Innal Qur'ana zahiruhu aniqun wa batinuhu amiqun la tafna ajaibuhu wa la tanqadhi gharaibuhu wa la tukshafu dhulumatu illa bihi. Sesungguhnya Al-Quran zahirnya anggun, batinnya mendalam, keajaibannya tidak pernah sirna, keluar biasaannya tidak pernah habis dan tidak pernah akan tersingkap kegelapan kecuali dengannya. Memang sungguh kalau kita baca Quran, macam ayat ni cerita tentang diri kita sekarang. Walau turunnya 1444 tahun dahulu. Baik, kalau orang tanya Quran sekarang umurnya berapa? Quran sekarang, caranya ialah kita kan sekarang hijrah 1444. Apa maksud hijrah?
Hijrah maksudnya ketika Nabi berpindah daripada Makkah ke Madinah. Itu dikira daripada Madinah lah tu. Walhal Quran dah berapa tahun diturun di Makkah dulu? 13 tahun. Jadi 1444 campur 13 lah. Itulah umur Al-Quran. Kalau umur Nabi berapa? Kalau orang tanya sekarang umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? Boleh tak kita jawab? Boleh. 1444 itu kan dikira hijrah. Baginda hijrah ketika berumur berapa tahun? Tu kena tahu. Tak tahu tu tak tahu. Kena tahu tu 53. Baginda umur 53 tahun baru pindah ke Madinah. Campur 1444 campur dengan 53. Itulah dia umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi Isa berapa? Umur Nabi Isa umur baginda tahun Masehi itulah 2000 berapa kita? 2022 umur baginda. Tetapi Nabi Isa minal munzarin, di kalangan orang yang Allah panjangkan umur tapi tak bergerak-gerak. Nabi Isa lah duk ada di langit yang kedua. Umur baginda 32 tahun. Dan umur baginda tak bersambung, tak bersambung. Walhal umur baginda sebenarnya berapa tadi? 2023. Tapi umur baginda statik 32. Turun nanti dekat Damsyik menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi menolong Imam Mahdi membunuh Dajjal. Nanti baginda turun umur 32 tahun dan baginda tak kahwin. Nanti kahwin juga baginda. Nak tunjuknya minal munzarin, nak bagi tahu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Dajjal pun sama. Dajjal sejak Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman dah dibelenggu dah. Ketika Sayyidina Tamim Ad-Dari tengok dah ada begini dah. Dan panjang umur, minal munzarin juga. Nanti keluar nanti dia pemuda. Walhal sejak daripada zaman Nabi Sulaiman. Itu termasuk minal munzarin, termasuk iblis. Iblis umur panjang tapi tak mati-mati. Minal munzarin. Kalau Allah berkehendak matilah. Baik, sikit lagi 5 minit. Fadhal Ustaz. Faedah fadilat Al-Quran dan salawat. Faedah maksudnya benda yang jarang orang ceritakan. Bukan faedah ni apa yang kita pelajari daripada pelajaran ini. Itu lain ya. Faedah ni macam petua lah. Tapi diambil maknanya daripada Quran, daripada hadis dan sebagainya. Itu maksudnya faedah. Imam Al-Qalyubi mengatakan bahawa para ulama mengatakan orang yang berzikir tidak mendapat pahala atas zikirnya melainkan jika dia tahu makna zikirnya tersebut walaupun secara umum. Begini, dia pun zikir la ilaha illallah. Dia zikir gitu. Dia mesti tahu maknanya tu. Walaupun secara umum. Umumnya apa? Allah Tuhan sebenar. Cukuplah tu. Ataupun dia berzikir apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tahu secara umum, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad. Itu cukup. Tak perlu semestinya satu-satu, tapi kena tahu apa yang dia baca. Menurut Imam Ibn Hajar mendapat pahala. Ia berbeza dengan Al-Quran dan selawat, di mana sesiapa sahaja yang membaca keduanya akan mendapat pahala. Kita ambil pendapat Ibn Hajar lah, senang Ustaz Din. Sebab kalau tidak ikut pendapat Imam Ibn Hajar, orang berzikir tak tahu makna, tak dapat pahala. Walhal umumnya dalam Quran menyebutkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terlafaz perkataan daripada mulut seseorang melainkan ada malaikat raqib dan atid. Maksudnya kalau baik, kalau tidak kan jadi dosa. Tu ya, kita ambil pendapat beliau lah, senang. Apa dia? Dapat pahala. Kalau Imam Qalyubi tak dapat pahala kalau tak tahu apa yang dizikirkan. Faedah
amalan untuk menajamkan pandangan mata. Dikatakan amalan ini berasal daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang mengatakan dua ayat ini mujarrab untuk menajamkan pandangan mata yang dibaca pada kedua tapak tangan pada waktu pagi. Kemudian tiup hujung kedua ibu jari tangan dan usapkan kepada kedua mata. Ayat Begini. itu ialah Begini nah. Di sini baca pada kedua tapak tangan ni waktu pagi. Esok buat ni, bawa dalam bilik tidur. Nah, ataupun tangkap gambar lagi. Buat gini, baca, Ustaz Din baca ya. Tiup. Kemudian tiup hujung kedua ibu jari. Ni apa ni tadi? Baca sini, tiup ke hujung ni. Tangan dan usapkan kepada kedua mata. Usapkan gini. Ni. Usap begini. Tu nah. Baik, apa ayat tu? Ayat itu ialah idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya dia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semuanya. Satu. Yang kedua, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, yakni dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara-perkara hari akhirat. Silakan tuan-tuan, kita ijazahkan amalan ini untuk siapa yang ikut kami secara ni bersemuka ni, juga yang ikut kami secara live, dan mungkin nanti tuan-tuan ikut secara rakaman juga dapat amalan ini. Nah, silakan. Tapi baca ayat tadilah pagi. Baca tapak tangan ni, habis baca dua ni, tiup kat ni ujung jari ni. Tu nah. Kemudian buat gini. Usap. Di sini ada berapa kali Ustaz Din sebut? Tak ada satu je kan? Usap pada kedua mata. Itu saja. Sekali je buat. Senang. Baik, kita baca sikit lagi. Kedua, membaca semua zikir. Nah. Sayyidina Ali berkata, "Al-zikru nurul aqli wa hayatun nufusi wa jala'us sudur." Zikir adalah cahaya kepada akal, kehidupan kepada jiwa, dan penggilap kepada hati. Kalau kita berzikir banyak, hati kita jadi tergilap, macam cermin lah. Kalau cermin tu banyak bintik-bintik hitam, kita pun tak syok. Bersihkan. Cuma satu saya nak pesan lah, benda ni tak ada kena-mengena dengan zikir ni, Ustaz Din lah. Untuk kebaikan sama-sama. Siapa tuan-tuan dekat sini pengurusi masjid ke, yang berkaitan dengan masjid di sekolah, madrasah dan sebagainya, whiteboard tu kalau ada permanent marker yang dipakai, jangan letak tupetin ke apa Ustaz Din, minyak gas ke apa yang boleh bagi dia padam. Memang dia boleh padam, tapi kesannya dia akan mencalakkan layer dia tu. Jadi bila kita nak tulis nanti, dapat kita tulis, tapi payah kita nak padam. Sebab licinnya tu dah terganggu dengan tupetin tadi tu, ataupun apa kita panggil, yang minyak tanah tu ke, benzin ke, dia telah, kelicinan tu telah dicalarkan. Itu sekadar untuk beringat sajalah. Jadi whiteboard kita tu jangan diletak minyak gas, tupetin, bahan-bahan peluntur lah, jangan. Sebab nanti dia akan, kelicinan tu akan tercalar, nanti lebih teruk lagi. Ni pernah banyak berlaku. Jadi kita beringat sama-sama lah. Cuma caranya kawan saya bagi tahu, ambil juga yang permanent tadi tu, kita ambil yang whiteboard, betul, marker tu, kita tulis kat situ, nanti dia akan hilang lah. Tapi ambil masa sikit. Itu lebih baik daripada letak bahan peluntur. Sebab sayang kadang-kadang kita nak tulis, macam saya suka menulis. Jadi bila menulis tu, nak padam payah betul. Sebab tadi dia punya kelicinan tu dah terganggu. Maaf ya, untuk sekadar walaupun benda kecil. Ini kadang-kadang kita nak menulis jadi payah. Fadhal Ustaz Din. Seorang al-arifu billah berkata, "Az-zikru babun 'azimun anta dakhiluhu faj'al lahu al-anfasa hurrasa." Zikir adalah pintu teragung yang boleh kamu masuki, maka jadikanlah zikir sebagai benteng jiwa. Kalau kita tak tenang,
yuwakusud, jadikan benteng dia, jangan dikacau jin iblis. Bentengnya adalah zikrullah. Kita tutupkan dengan yang nombor 5. Fadhal Ustaz. Ketiga, membaca tulisan yang memberi manfaat. Keempat, mengajar ilmu yang memberi manfaat. Baik. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan wa ta'limu wa ta'allumu dinun aw faridatun diniyatun wa taqsiru fihi khiyanah wa kitmanul ilmi jarimatun wa tashwihul haqaiqi munkarun wa ghishu wa razilah. Mengajar dan belajar adalah agama atau kewajipan agama. Sikap ala kadar, yakni tidak serius di dalamnya, adalah khianah. Menyembunyikan ilmu adalah suatu kesalahan. Merosakkan kebenaran adalah suatu kemungkaran, penipuan dan akhlak yang tercela. Rahimahullah. Beliau seorang faqih zaman ini dan beliau sudah meninggal dunia. Itu nasihat beliau pada kita semua. Baik, kita baca faedah untuk yang terakhir. Faedah, pembahagian waktu yang baik untuk perkara yang baik. Waktu paling baik untuk menghafal iaitu pada waktu akhir waktu malam, iaitu waktu sahur. Bagi membahas masalah agama atau berbincang, pada waktunya ialah waktu pagi. Menulis fawaid, yakni faedah-faedah, pada waktu siang. Mempelajari permasalahan agama iaitu pada permulaan malam, iaitu selepas waktu maghrib dan isyak. Alhamdulillah lah, kita pun kenalah waktunya. Kita baca fiqh tadi kan, maghrib dengan isyak. Jadi tuan-tuan, yang kena menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, itu kemudian. Ma'ruf ni apa? Ma'arafal aqlu anhu. Apa yang akal tengok benda tu baik. Kalau mungkar, ma'angkarahul aqal. Akal mengingkarinya. Maksudnya tak baik benda tu. Dia kembali pada akal. Sebab itu disebut menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dia tak kata menyuruh pada yang ma'ruf mencegah maksiat. Sebab mungkar tu tak semestinya maksiat. Contohnya budak tadika, dia cium kawan di sekolah dia, itu mungkar, tapi tidak maksiat, bukan dosa. Jadi dalam Islam mencegah yang awal tu. Sebab itu amar ma'ruf nahi mungkar, bukan nahi maksiat. Kita sambungnya insya-Allah 2 minggu akan datang. Mudah-mudahan kita dapatlah 3 kitab. Ni cantik-cantik Ustaz Khairul photostat ni, masya-Allah ya. Cantik-cantik ni Ustaz Din. Habis je bab ini kita dah dapat dah. Saya bagi tahu Ustaz Khairul dulu. Kita setakat ni dulu. Setakat yang ini. Tanpa saya tahu yang buku tu akan siap betul-betul tajuk ini. Ya Allah. Itu alhamdulillah. Itu semua niat yang baik itu Allah bantu. Elok-elok je. Syukran jazilan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Din menolong saya untuk muqri' malam ini, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung 2 minggu akan datang biiznillah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'rafna bi annana ta'rafna wa annana asrafna la dha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah وسلنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا. Ada dalam muka surat depan ya. Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.